Bismillah, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati min a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Salawatullahi wa salamuhu alaihi ala habibina al-mustafa wa ala rasulina al-karim sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma aftah alaina futuhal arifina bihikmatik. Allahumma atina al-hikmah yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Rabbana zidna ilman yanfa'una, Rabbana yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ba'd. Makasih pada pengurusi majlis, pengurusi Masjid Al-Faidin bersama dengan barisan ahli jawatan kuasanya, Tuan Imam, Pegawai Syarak, pengurusi JKK untuk sidang, seterusnya muslimin dan muslimat, hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, saya rasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan kepada saya pada malam ini untuk berada di satu masjid yang kabarnya telah pun berusia 95 tahun. Satu tempoh masa yang dikira lama lah. Kalau nisbah dengan masanya adalah masjid yang lama. Kalau dilihat pada tiang, Masya Allah, disusun tiang mempunyai 6 batang tiang. Seumpama Masjid An-Nabawi ketika mula-mula dibina yang mempunyai 6 batang tiang. 6 batang tiang ini iaitu menunjukkan kepada satu simbol, di antara salah satunya rukun iman yang kita berpegang, iaitu 6 rukun yang dinamakan dengan rukun iman. Rukun iman ada 6 perkara. Yang pertama apa dia? Percayaan pada Tuhan. Yang kedua, keluhuran perlembagaan. Yang ketiga, kedaulatan undang-undang. Dah 6. Okey, baik. Dan tu rukun negara. Rukun Islam ada 6. Rukun Islam ada 5 dan rukun imannya ada 6. Dan inilah mewakili rukun iman dibuat dalam keadaan 6 batang tiang yang saya kira menggunakan kayu pun rasanya kayu cengal kot. Kalau dah lama macam ni tak pun merebau. Wallahu alam lah. Orang dulu-dulu dia tahulah kayu apa yang dibuat. Dan bentuk seni bina masjidnya juga masjid yang cantik. Bukan sekadar pada seni binanya, bahkan juga pada nama yang telah dipilih. Dan saya tak pasti adakah nama ini nama yang dipilih sejak awal daripada permulaan masjid ini dibina ataupun ditukar dengan nama yang lain, Allahu alam. Tetapi nama Al-Faizin, satu nama yang menunjukkan kepada satu keinginan dan satu keazaman para penduduknya dan juga para jemaahnya. Kerana maksud Al-Faizin, kalimah fauz. Kalimah fauz ini maknanya adalah berjaya. Di dalam Islam ada lagi perkataan yang lain, iaitu kalimah muflihun ataupun falah. Falah juga berjaya. Tetapi kalimah fauzun ini lebih kepada kejayaan, iaitu ketika saat kita berada di akhirat.
Apa guna kita di dunia ini kita berjaya mencapai satu kedudukan pada mata manusia dan kedudukan kita di dunia. Kita mungkin ada pangkat, kita mungkin ada harta, tetapi bagaimana dengan kedudukan kita di akhirat? Allah sebut di dalam surah Al-Waqi'ah yang tuan-tuan mungkin duk baca pada setiap hari lepas daripada solat maghrib. Di sana pada permulaan surah Al-Waqi'ah Allah menyebut khafidatur rafi'ah. Di akhirat kelak Allah akan mengangkat satu golongan dan Allah akan jatuhkan satu golongan. Ada orang yang di dunia dia berada pada tempat yang rendah, dia tercorot, tetapi di akhirat Allah akan muliakan dia dan Allah angkat dia, dan dia terdiri daripada golongan fazalika huwal fawzul kabir. Maka demikianlah itu mereka di kalangan golongan yang telah mendapat kejayaan yang besar. Kejayaan yang besar saat ketika mana kita bertemu Allah Subhanahu wa taala dan Allah berkata kepada kita radhiyallahu anhum wa radu an. Mereka redha pada Allah dan Allah juga redha pada mereka. Berbetulan dengan doa yang dibacakan tadi oleh Tuan Imam, doa yang kita selalu duk baca pada tiap-tiap malam di dalam bulan Ramadan. Doa yang berbunyi Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon redha-Mu. Apa guna kita hidup di dunia ini 70 tahun, 60 tahun, 50 tahun, 40 tahun. Bahkan kalau seusia surau masjid ini pun 95 tahun, tetapi Allah tidak redha dan tidak berkenan akan kerja buat kita, maka tidak ada sedikit pun keuntungan kita ketika berada di akhirat, melainkan kita di kalangan orang-orang yang minal khasirin, iaitu di kalangan orang-orang yang rugi. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maka di sana disebabkan kerana itulah kita nak mencari benda-benda yang Allah redha kepada kita. Salah satunya Allah datangkan keredaan itu dalam bentuk ibadat yang kita lakukan. Di antara salah satunya bagaimana Allah Subhanahu wa taala redha kepada kita adalah bila mana kita mampu menjalankan amanah dan tanggungjawab yang Allah Subhanahu wa taala pikulkan kepada kita, iaitu dalam bentuk Allah redha kepada kita dalam bentuk amal ibadat. Baik, maka disebabkan oleh kerana itulah kita nak satu ibadat yang kita sedang nantikan, satu bulan yang kita sedang nanti-nantikan, dan bulan itu adalah bulan Ramadan Al-Mubarak. Ramadan Al-Mubarak namanya pun dah menunjukkan kepada hebat. Kalimah Al-Mubarak menunjukkan kepada banyak keberkatan. Kalimah Al-Mubarak ini yang membawa maksud berkat. Bila ditanya soalan kepada kita, apakah yang dimaksudkan dengan kalimah berkat? Maka jawapan kita, berkat itu adalah satu benda yang disebut di dalam bahasa Arabnya ziyadatun fil khair, bertambah kebaikan. Satu benda yang baik bila mana adanya keberkatan, maka bertambah kebaikannya. Baik, berkat ini juga membawa maksud at-tawassum. Apa dia itu at-tawassum? At-tawassum ini maknanya adalah dilapangkan. Sesuatu benda yang mungkin sedikit tetapi dijadikan, dirasakan banyak. Benda yang sempit maka dia akan rasa lapang. Dan makna berkat itu adalah al-baqa, iaitu kekal. Kebaikannya adalah kebaikan yang kekal. Saya mohon maaf bagi sahabat kita yang mungkin mengikuti secara online, ada sedikit gangguan pendengaran. Gangguan kita punya sound system. Ke mana dah jaga sini? Sekejap. Kadang-kadang ada something wrong. Okay, kita tukar pula yang lain pula. InsyaAllah yang ni mudah-mudahan ada bunyi. 3 ni dekat dada ni kan. Tak apa. Okey, baik. Boleh line okey. Boleh dapat dengar kita punya technician kita, cameraman. Okey, dapat dengar? Dapat. Boleh. Cek tengok apa Zaki. Okey tak? Dah okey. Ada dengar? Okey ke tak okey? Kadang-kadang dia punya wireless ni, dia punya kekurangan dia bila dia bertemu dengan banyak connection, dia jadi gangguan. Okey, dah cantik. Okey, alhamdulillah. Baik, jom kita sambung balik apa yang telah kita bincangkan. Apa tadi kita kata, Wan?
Al-Baqarah. Kita cerita tentang apa tadi? Bulan Ramadan Al-Mubarak, bulan Ramadan yang berkat. Maka disebabkan keberkatan, banyaknya keberkatan yang ada pada bulan Ramadan, bulan ini bulan yang didambakan oleh seluruh orang Islam. Orang yang beriman dia akan suka dan tertarik. Tanda iman kita ni iman yang ada signal. Bila kita sentiasa menanti-nanti untuk nak buat satu kebaikan demi kebaikan. Kita baru sahaja melalui bulan Rajab. Kita masuk pula kepada bulan Syaban. Dan kita sedang berada di bulan Syaban. Kita sedang menanti-nanti pula kedatangan Ramadan. Maka di sana berbetulan dengan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Fa iza faraghta, sambung, fansab. Fa iza faraghta fansab wa ila rabbika farghab. Masya-Allah. Apa makna fa'iza faraghta fansab? Bila kamu selesai melakukan sesuatu pekerjaan, maka mulakan pula pekerjaan yang lain. Selesai satu ibadat, maka orang yang beriman ni kerja. Dia memang kerja buat ibadat. Kerja kita bukan duduk lenggang kangkung, duduk saja tunggu masa nak meninggal dunia, tak. Kita ditugaskan untuk beribadat. Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun. Tidak kami ciptakan jin dan manusia ni melainkan untuk buat ibadat. Fa iza faraghta fansab. Bila kita selesai melakukan sesuatu ibadat, maka hendaklah kita melakukan pula satu ibadat yang lain. Wa ila rabbika farghab. Dan hendaklah kamu jadikan kepada Tuhanmu itu satu keinginan dan satu kesungguhan. Kesungguhan kita ini untuk nak bertemu dengan bulan Ramadan dibuktikan pada malam ini. Tuan-tuan datang memenuhi masjid yang dah berusia 95 tahun. Ada yang tua, ada yang muda. Dan saya yakin kita datang ni kerana kita nak suntik semangat yang baru supaya kita dapat berada di dalam bulan Ramadan dalam keadaan selamat sejahtera. Sebagaimana doa yang mungkin juga kita bacakan. Allahumma sallimni li Ramadan. Ya Allah, sejahterakanlah aku ni untuk aku bertemu dengan bulan Ramadan. Makna sejahterakan aku ini untuk bertemu dengan bulan Ramadan ni, ya Allah, jadikan kepada aku kesihatan yang baik. Ya Allah, peliharalah kebaikan yang ada pada diri aku. Jadikanlah aku ni orang yang tertarik kepada kebaikan. Jauhilah aku daripada sebarang keburukan yang menyebabkan aku akan gagal berada di dalam bulan Ramadan. Awal-awal lagi kita telah pun berdoa. Bahkan para salafuna salih, mereka berdoa seawal 6 bulan sebelum datangnya bulan Ramadan. Mereka telah pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita juga berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita dapat berada di dalam bulan Ramadan ini dalam keadaan selamat sejahtera daripada sebarang kekurangan-kekurangan dan sebarang kecacatan yang boleh berlaku. Disebabkan oleh kerana itu perlu bagi kita untuk melakukan beberapa persiapan. Saya sebut di beberapa tempat baru-baru ini, iaitu persiapan kita menentukan sambutan. Persiapan kita sebelum datangnya Ramadan menentukan bagaimana kita menyambut. Bagaimana persiapan, begitulah sambutan. Maka kalau tanpa persiapan, bagaimana kita nak menyambut? Seumpama kita sedang menanti-nanti tetamu yang bakal hadir ke rumah kita, tetapi kita tidak meraihkan tetamu tersebut, tak ada buat apa-apa persiapan. Tak ada masak makanan, tak ada buat persiapan tempat tinggal. Bahkan kita sendiri macam acuh tak acuh, tahu tetamu akan datang. Dan tetamu yang nak datang ini bukanlah tetamu yang calang-calang tetamu, tetapi tetamu yang membawa 1000 kebaikan. Tetamu yang akan menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Tetamu yang akan menyebabkan kita boleh memperolehi syurga. Tetamu yang menyebabkan kita diampun daripada dosa. Mana mungkin orang-orang yang nakkan kepada tetamu ini, tetapi mereka tidak mengambil peluang daripada tetamu yang bakal tiba, iaitu tetamu Ramadan yang bakal tiba hanya beberapa hari sahaja lagi. Maka persiapan kita menentukan kepada sambutan kita. Sebab itu di sana pada malam ini insya-Allah
Saya pohon maaf pada mungkin sahabat-sahabat yang ikut bersama-sama dengan kami di Abu Hubaid Official. Sedikit gangguan internet, saya tak pasti kenapa, wallahu alam. Tapi kita cuba perbaiki, wallahu alam. Kalau tak boleh, kita boleh mungkin kongsi dengan sahabat kita yang lain yang buat live. Baik, sahabat-sahabat rahimakumullah, disebabkan itu pada malam ini saya memilih untuk memberikan 10 nasihat tentang Ramadan. Kita nak buat 10 nasihat tentang Ramadan. Nasihat yang pertama kepada diri saya dan yang seterusnya kepada semua yang ada pada malam ini, dan sesiapa sahaja yang mendengar daripada mana sahaja tempat mereka berada, dan mudah-mudahan nasihat ini mendatangkan manfaat kepada kita untuk bertemu dengan tetamu Ramadan yang kita telah sebutkan ini. Baik, sahabat-sahabat rahimakumullah, semalam di Masjid MITC kami juga membincangkan tentang topik Ramadan ini. Ramadan, as-siyamu wal qiyam. Dan kami telah membaca satu hadis riwayat daripada Imam Ahmad. Hadis ini menceritakan bagaimana dua benda ini akan memberikan syafaat kepada kita di hari akhirat. Ada dua benda yang akan mendatangkan satu syafaat yang besar bagi kita di hari akhirat. Dan dua syafaat itu, yang pertamanya adalah puasa dan yang keduanya adalah Al-Quran. Yang mana kita dapati puasa dan Al-Quran ini dua benda yang berada dan cukup rapat Allah jadikan dia di dalam Al-Quran. Allah ceritakan berkaitan tentang puasa dan Ramadan dalam surah Al-Baqarah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang puasa, Allah menceritakan tentang bulan Ramadan yang diturunkan di dalamnya Al-Quran. Kata Nabi SAW, akan datang di hari akhirat kelak, maka puasa akan berkata kepada Allah. Apa kata puasa kepada Allah? Puasa ni dijadikan dia makhluk yang boleh berkata-kata di hari akhirat. Dia kata, ya Rabb, wahai Tuhan, sesungguhnya seorang manusia ini dia telah menahan diri dia daripada syahwat, keinginan dia. Dia tahan diri dia daripada makan dan minum. Dia tahan diri dia daripada melakukan dosa. Kerana apa? Kerana puasa. Maka izinkan kepada aku untuk memberikan syafaat kepada dia. Maka kata Allah kepada puasa, aku izinkan engkau untuk memberikan syafaat kepada orang yang berpuasa. Kemudian datang pula Al-Quran dan berkata, wahai Tuhan, hamba-Mu ini dia sanggup meninggalkan tempat tidur dia, bangun di tengah malam solat, kemudian dia membaca Al-Quran demi kerana-Ku dan kerana-Mu ya Allah. Maka izinkan aku memberi syafaat kepada orang ini. Maka Allah Subhanahu wa taala telah memberikan izin kepada Al-Quran dan juga puasa, dan kedua-duanya akan memberikan syafaat kepada kita di hari yang tidak ada syafaat melainkan syafaat Allah Subhanahu wa taala. Maka disebabkan itu kita nak betul-betul melaksanakan setiap benda yang boleh menaikkan value puasa kita di dalam bulan Ramadan. Maka nasihat ini saya tujukan kepada saya dan seluruh umat Islam yang ada di luar sana. Baik, yang pertama sekali sahabat-sahabat rahimakumullah, sebelum saya masuk nasihat yang pertama, kenapa banyak sangat pahala yang diberikan kepada kita di dalam bulan Ramadan ni? Kenapa bulan Ramadan ni banyak sungguh-sungguh pahala? Baik, kenapa tidak sebagaimana ibadat yang lain? Maka jawapan yang kita boleh berikan, contoh, dalam bulan Ramadan ada kehebatan berkaitan Al-Quran. Dalam bulan Ramadan ada puasa. Dalam bulan Ramadan ada sedekah. Dalam bulan Ramadan ada zakat. Pendek kata, di dalam bulan Ramadan ini semua rukun Islam berada di dalamnya. Bermula daripada solat sehinggalah sampai kepada kita katakan haji, keseluruhannya berada. Yang pertama sekali kita katakan mengucap kalimah syahadah. Of course, kita solat, kita memang mengucapkan kalimah syahadah. Yang keduanya pula, bukankah di dalam Ramadan adanya solat? Bukankah di dalam Ramadan adanya puasa? Bukankah di dalam Ramadan adanya zakat? Bukankah di dalam Ramadan adanya haji? Bagaimana dengan haji ini? Maka haji ini iaitu kita datang mengunjungi Baitullah, iaitu rumah-rumah Allah yang dahulunya kita mungkin kurang datang. Tetapi di dalam bulan Ramadan, setiap hari kita datang ke masjid dan ke surau, sama ada menunaikan solat fardu ataupun kita menunaikan solat sunat tarawih. Maka disebabkan oleh kerana itulah banyaknya pahala, disebabkan apa? Panjangnya masa di dalam bulan Ramadan. Tidak ada ibadat sepanjang bulan Ramadan.
solat sehari 5 kali. Satu solat beberapa minit sahaja. Sedangkan bulan Ramadan itu dia datang dalam bentuk sebulan kita beribadat penuh di dalam bulan Ramadan. Maka sebagaimana panjangnya bulan Ramadan, maka begitulah juga dengan pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka sahabat-sahabat rahimakumullah, maka kita pergi kepada nasihat yang pertama. Apa dia nasihat yang pertama ini? Nasihat yang pertama adalah bulan Ramadan amat panjang. Bulan Ramadan iaitu bulan yang amat panjang dan pahalanya juga amat besar datangnya daripada Allah. So yang pertama ni untuk kita faham sungguh-sungguh, bulan Ramadan adalah ibadat yang terpanjang kita lakukan di atas bumi. Haji kita hanya buat 6 hari, 1 minggu sahaja. Solat kita hanya buat beberapa minit sahaja. Zakat juga setahun sekali dan tempoh masanya teramat pendek. Tetapi puasa inilah ibadat yang terpanjang. Bila mana ibadat ini ibadat yang terpanjang, maka ganjarannya juga adalah besar. Maka harapkanlah ganjaran yang besar ini daripada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat-sahabat rahimakumullah. Jadi bila mana kalau kita katakan nak buat solat yang panjangnya mungkin sekadar 10 minit pun kadang kalau kita rasa berat. Kita nak buat satu ibadat yang pendek pun kadang kita rasa sukar. Bagaimana kita nak berpuasa sebulan di dalam bulan Ramadan ni? Kuatkah kita? Rasa macam boleh. Tetapi Nabi kita Muhammad SAW mendidik dan mengajar kita. Kita ni orang yang lemah. Mungkin kita kuat pada tubuh badan. Kita boleh makan nasi sehari 5 pinggan. Ataupun kita boleh mengadap sekali makan 3 pinggan. Tetapi untuk beribadat, dia bukan hanya memerlukan kekuatan fizikal semata-mata. Tetapi untuk ibadat, dia memerlukan kekuatan rohani, jasmani dan juga kekuatan iman. Saya mungkin malam ni kalau tak, kita boleh tunjukkan kepada tuan-tuan. Kadang-kadang ada sahabat kami yang selalu mengikuti kuliah kami di masjid-masjid. Ada seorang sahabat kami tapi malam ni dia tak datang. Kalau dia datang, saya nak tunjukkan. Seorang sahabat kami ni, dia ni adalah OKU. Apa terjemahan OKU? OKU tu singkatan daripada apa? Orang kurang upaya. Tapi saya kata OKU tu adalah orang kuat upaya. Dia bukan orang yang boleh berjalan macam kita. Dia tak mampu berjalan. Dia mengesot sahaja. Tapi dia boleh bawa kereta. Dia bawa kereta sampai dekat masjid. Dia turun mengesot di atas tanah. Kemudian dia sendiri keluarkan wheelchair, kerusi roda dia turunkan di bawah, dia naik ke atas wheelchair, dia tolak wheelchair dia sendiri, dia kayuh sampai dekat depan tangga masjid. Kemudian apa dia buat? Dia letakkan wheelchair dia turun mengesot pula dan dia berjalan sampai ke depan dalam keadaan mengesot. Dia tak kuat, tapi badan dia tak kuat mana pun. Apa yang menyebabkan dia jadi kuat? Kekuatan iman dan kekuatan dalaman rohani dia. Maka kita kadang-kadang ni kita mungkin kuat makan, kita mungkin kuat berlari, kita mungkin kuat kayuh basikal, kita mungkin kuat hiking panjat bukit, kita boleh jogging, kita boleh tumbuk orang, kita boleh angkat kayu, kita katakan tendang pokok pisang boleh terbalik. Sekali kita ketis berterabur tulang rusuk orang, tapi belum tentu lagi dia kuat untuk melakukan ibadat. Disebabkan kerana kita tak kuat dan pahala besar sedang menanti kita ni, rugi kalau kita tak buat. Maka apa kita nak buat? Pohon kekuatan itu daripada Allah bermula sekarang. Apa doa yang kita nak baca ni? Nak bagi kita jadi kuat. Tahu ke tak tahu? Tahu Ustaz. Doa apa? Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar. Doa ni tanya tengah malam pun tahu. Doa makan. Doa makan tu bukan nak bagi kuat. Itu nak bagi gemuk ataupun nak bagi buncit. Yang tu doa dia sesuai. Doa apa nak bantu kita supaya kuat beribadat ni? Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami. Ya Allah, kami tak kuat. Ya Allah, kami dah melalui berapa tahun. Ada orang yang dah melalui 40 tahun Ramadan. Ada orang yang telah melalui 50 tahun Ramadan, 60 tahun Ramadan. Bagaimana Ramadan itu memberi kesan kepada kehidupan dia? Adakah dia menjadi lebih baik orang yang bertakwa selepas daripada dia telah melalui 60 tahun Ramadan? Kadang-kadang tak pun, menunjukkan ada kekurangan yang berlaku di dalam kehidupan kita saat kita berada di dalam bulan Ramadan. Maka ambillah peluang kita pada tahun ini. Apa kita nak buat? Maka ya Allah, bantulah kami untuk beribadat.
Allahumma anni ala zikrika. Ya Allah, bantulah kami untuk ingat kepadamu, ya Allah, sepanjang Ramadan dan selepas daripada Ramadan. Wa syukrika, dan bantulah kami untuk bersyukur. Macam mana bersyukur? Nabi SAW pernah solat di tengah malam sehingga pecah kaki baginda, sampaikan bengkak kaki Nabi SAW. Bila ditanya oleh isterinya Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, "Ya Rasulullah, lima sana'ta hadza?" Wahai Rasulullah, kenapalah engkau solat sampai bengkak-bengkak kaki, ya Rasulullah? Kata Nabi SAW, "Afala akunu 'abdan syakura?" Tak bolehkah aku ni nak jadi orang hamba Allah yang bersyukur? Maka menunjukkan bagaimana Nabi SAW bersyukur itu bukan dengan mengucapkan syukur alhamdulillah. Bersyukur itu bukan hanya sekadar mengucapkan alhamdulillah, tetapi bersyukur itu adalah dalam bentuk erti kata makin bertambah ibadat yang kita lakukan, itulah makna kita bersyukur. So kita minta doa pada Allah, ya Allah, bantulah kami untuk ingat. Bantu juga kami supaya bersyukur, iaitu dapat melakukan ibadah. Wa husni ibadatik, dan juga bantulah kami melakukan ibadat-ibadat dengan keadaan yang paling terbaik. Kalaulah sebelum ini kami hanya melakukan solat tarawih 10 malam sahaja, maka tahun ini, ya Allah, kami berazam nak melakukan 30 malam. Baik, kalaulah sebelum ini kita hanya buat qiyamul lail pada malam-malam yang kita rajin, maka kami berazam, ya Allah, pada tahun ini kami nak penuhkan 10 malam terakhir dengan qiyamul lail. Kalau tahun lepas kita hanya buat 10 malam qiyamul lail, ya Allah, tahun ini kami nak buat sepanjang bulan Ramadan ini, iaitu qiyamul lail. Tiap-tiap malam kami akan bangun sekurang-kurangnya 2 rakaat. Maka semua ini kita pohon kekuatan daripada Allah supaya kita dapat, iaitu dapat apply dan juga dapat kita mengamalkan beribadat sepanjang bulan Ramadan ini dengan kekuatan itu tadi. So ingat, bulan Ramadan panjang. Panjang masanya, dan ingat juga pahalanya juga setanding dengan panjangnya. Bayangkan, tengok macam mana nak bayang dalam fikiran kita ni supaya kita dapat compare. Simple. Tuan-tuan datang ke masjid pada tiap-tiap pagi, ketika tiap-tiap pagi nak solat subuh bukan? Tuan-tuan datang setelah mana imam ataupun Bilal mengalunkan azan, selesai daripada azan subuh, apa kita buat? Kita akan solat 2 rakaat, bukan? 2 rakaat solat ini dinamakan solat apa? Dinamakan solat fajar. Solat sunat fajar. Rak'atan qabla al-fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat solat fajar, solat sunat fajar yang tuan-tuan buat. Tuan-tuan datang nak solat subuh, tuan-tuan solat 2 rakaat. 2 rakaat solat sunat ni. Baik, apa setanding 2 rakaat solat sunat ni? Maka lebih baik daripada dunia dan segala isi dunia. Maknanya kalau dalam Masjid Al-Faizin ni ada orang yang kaya. Siapa yang kaya? Sila angkat tangan. Yang kaya, kalau beranilah angkat tangan nak tengok siapa orang kayanya. Ada duit dalam akaun 1 juta, ada duit dalam akaun 2 juta, 3 juta, 4 juta. Ada yang pangkat Tan Sri ke dekat sini, ada yang pangkat Datuk Sri ke kat dalam masjid ni, yang mempunyai aset ataupun nilai harta dia yang banyak. Baik, kalaulah dia ada dan dia adalah seorang jutawan, dan jutawan nombor 1 di bumi Malaysia ni, apa kita nak kata? Orang yang menunaikan 2 rakaat sebelum solat subuh itu, sebelum dia buat solat subuh, maka 2 rakaat itu melebihi, lebih hebat berbanding dengan orang yang ada dunia dan segala isi dunia. Baik, kalaulah 2 rakaat pun begitu Allah berikan, bagaimana dengan ibadat 1 bulan? Kalaulah dengan 2 rakaat yang kita solat ini pun dah lebih daripada dunia dan segala isi dunia, bagaimana dengan orang yang melakukan ibadat selama sebulan? Baik, maka kita dah nampak kehebatan bulan Ramadan. Maka apa kita nak buat? Maka harapkanlah kebaikan-kebaikan yang banyak di dalam bulan Ramadan yang Allah Subhanahu Wa Taala nak berikan pada kita. Okey, baik, selesai dah nasihat yang pertama. Apa dia nasihat pertama tadi? Bulan Ramadan panjang. Tapi bila panjang, maka besarlah pahala dia. Maka harapkan kepada Allah pahala yang besar ni tadi. Baik. Yang kedua, sahabat-sahabat rahimakumullah, berpuasa, dalam bahasa Arabnya dia kata as-siyamu yarfa'ul himmah la yadh'afuha. Puasa ni sebenarnya menjadikan kita kuat. Puasa ni bukan menjadikan kita lemah. Berapa ramai di antara kita bila kita berpuasa, rupa-rupanya dia makin kemerah. Tahu kemerah? Orang Kedah kata koman sepana.
Tahu Koman Sepana? Tak tahu juga. Apa bahasa orang Melaka kata ni? Tak tahulah nak kata apa. Ada bahasa. Apa dia? Hawau. Dia yang kata hawau, bukan saya. Dia kata hawau ni orang depan kat tiang ni. Dia sebut, saya tolong sampaikan sajalah. Baik. So, kalaulah kita katakan kita tak mampu, sepatutnya bulan Ramadan ni menjadikan kita kuat. Sahabat-sahabat boleh lihat apa yang berlaku di dalam bulan Ramadan. Banyak peperangan-peperangan berlaku di dalam bulan Ramadan. Bulan Ramadan menunjukkan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in, mereka adalah orang-orang yang amat kuat. Bagaimana kita boleh menjadi orang yang lemah di dalam bulan Ramadan? Ibadat menguatkan kita. Ibadat bukan menjadikan kita lemah, bahkan ibadat menjadikan kita lebih kuat. Maka jangan kita jadikan puasa bulan Ramadan menjadikan kita makin lemah daripada hari yang lain. Baik, contoh saya nak katakan bulan Ramadan menjadikan kita kuat. Apakah ketika kita berada di luar bulan Ramadan kita mampu khatam Al-Quran? Ya, ada orang yang mampu. Kalau siapa yang mampu khatam Al-Quran sebulan sekali di luar daripada bulan Ramadan, maka di bulan Ramadan sepatutnya dia gandakan jadi 2 kali. Kalau siapa yang tidak pernah khatam Al-Quran di luar bulan Ramadan, buktikan di dalam bulan Ramadan dia menjadi orang yang kuat. Bukan kuat pelahap ataupun kuat makan. Ustaz, saya menjadi orang yang teramat kuat di dalam bulan Ramadan. Biasanya di luar bulan Ramadan saya membeli murtabak sebiji, saya potong jadi 4 dan saya makan sepotong demi sepotong. Tetapi ketika bulan Ramadan, saya lipat murtabak jadi 2 dan saya terus ngap murtabak tersebut sebiji demi sebiji masuk ke dalam mulut saya. Itu bukan kuat, itu gelojoh nama dia. Itu bukan kuat nama dia, itu orang panggil gelojoh. Makna kuat di sini kekuatan untuk melakukan ibadat yang tak dapat kita di luar daripada bulan Ramadan. Perasan tak kita dapat kekuatan ni? Kita bukan tak nampak, kita nampak. Di antara salah satu daripada kekuatan kita, kita mampu datang ke masjid. Walaupun sebelum ini kita lah orang paling pemalas sekali datang ke masjid. Tiba-tiba bulan Ramadan masjid yang sempit menjadi semakin sempit. Masjid yang luas nampak macam sempit, sehingga kan imam terpaksa berdiri di hadapan dan melihat kepada para jemaah yang datang, dan imam itu akan berkata, tuan-tuan, jangan besarkan kangkang anda, tolong kecilkan kangkangan anda, kerana ramai lagi orang nak masuk. Kat belakang tu duduk berdiri sampai solat ke atas selipar, sampai bersolat di atas jalan. Tapi saya puji orang-orang di negara Arab, di Mesir, di Syam, di Syria, di Jordan, tak pernah kami sama sekali mendengar ada orang keluarkan iklan. Sama ada di dalam media sosial ataupun di mana-mana tempat. Iklan apa? Iklan sumbangan infak untuk membesarkan Masjid Al-Faizin. Tak jumpa. Melainkan iklan mengajak orang datang ke masjid ada. Kenapa? Maka mereka suka buat masjid yang tak besar mana. Kenapa orang Arab ni buat masjid ni, dia tak buat masjid besar sedangkan jemaahnya tu ramai? Maka kerana dia rasa seronok bila jemaah melimpah sampai atas jalan. Bayangkan tengok kalau di Malim ataupun di Bertam Malim ini, tiba-tiba Masjid Al-Faizin masuk dalam surat khabar. Jemaah solat sampai di atas jalan raya. Masya Allah. Maka dia akan menggerunkan musuh-musuh Islam. Orang bukan Islam yang melihat orang Islam datang ke masjid seramai itu, nescaya mereka akan menggerunkan hati mereka. Sehingga kan ada orang bukan orang Islam yang akan solat di atas jalan. Di Mesir, kalau tuan-tuan pergi, apa berlaku? Orang solat di kaki 5 dan orang solat di atas jalan raya. Sehingga kan tidak ada kereta yang berjalan ketika waktu Isyak, sehingga selesai solat tarawih. Semua kereta yang berjalan akan berhenti di tepi jalan dan mereka akan bersolat di tepi kereta masing-masing. Dan masjid pada waktu tersebut, mereka sanggup menghabiskan ratusan ribu, bukan untuk membesarkan masjid, tetapi membesarkan pembesar suara. Pembesar suara ni diletakkan sampai di celah-celah lorong di setiap jalan. Di dalam kampung ini diletakkan mikrofon yang disambung terus sampai ke masjid. Maka orang bermula daripada masjid sampailah ke setiap lorong-lorong yang bersambung di kampung-kampung, di kawasan-kawasan penduduk yang tinggal pada waktu tersebut. Maka kita akan dapat lihat suasana daripada atas. Masjidnya dilimpahi oleh para penduduk sekitar yang datang solat. Maka tak timbul pun isu tak muat. Sebab apa? Kita dibenarkan untuk bersolat di mana sahaja pada waktu tersebut. Barulah kita seronok kalau macam tu.
Maka apa? Itu menunjukkan kekuatan kita yang sebelum ini kita tak boleh datang. Badannya Masya Allah macam badang. Sekali dia tumbuk, pecah dinding. Tapi kaki tak boleh langkah datang ke masjid. Itu bukan kuat. Kalau seorang yang makan nasi, sekali makan 3 pinggan, itu bukan kuat. Orang yang kuat itu sebagaimana saya sebutkan tadi, dia OKU. Tetapi dia boleh datang ke masjid dan berada pada saf yang pertama. Itulah orang yang kuat. Tetapi kita lihat, Ramadan menjadikan kita kuat. Tak pernah baca Quran, boleh baca Quran. Tak pernah solat sunat, boleh solat sunat. Tak pernah solat berjemaah, kita boleh solat berjemaah. Bagaimana jadi macam tu? Ramadan menjadikan kita kuat. Maknanya kalau siapa yang tak kuat di dalam bulan Ramadan, engkau memang ada masalah tentang iman kau. Kalau engkau tak boleh jadi orang yang kuat, engkau tak boleh datang ke masjid, engkau tak boleh datang ke surau, engkau tak boleh solat berjemaah, engkau tak boleh baca Quran, engkau kena cek iman engkau ada masalah berkaitan tentang iman. Kerana bulan Ramadan itu sendiri mengangkat dan menguatkan kita, mana mungkin engkau menjadi orang yang teramat lemah pada waktu tersebut. So, kita dah selesai dah nasihat kita yang kedua apa dia? Bulan puasa menjadikan kita kuat. Bulan puasa bukan menjadikan kita kemerah ataupun menjadikan kita lemah. Kalau kita lemah, menunjukkan iman kita teramat lemah pada waktu tersebut. Walaupun dibacakan dengan baca Ramadan sekalipun tidak berbekas pada hati kita, apa nak buat? Maka perlu bagi kita, kalau sampai ke saat ini pun kita masih lagi tak boleh nak fikirkan tentang bulan Ramadan, tak rasa teringin nak duduk dalam bulan Ramadan, apa benda pertama dia kena buat? Tuan-tuan kena memperbanyakkan taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersihkan diri, sucikan hati, banyakkan istighfar, banyakkan sedekah, supaya Allah bukakan hati kita dan Allah berikan hidayah pada kita, dan Allah buang segala karat-karat yang berada di dalam hati, supaya kita Ramadan itu dapat menyerap masuk ke dalam hati kita, dan akhirnya kita menjadi kuat semula untuk beribadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat-sahabat rahimakumullah, kita masuk pula kepada nasihat yang ketiga. Nasihat yang ketiga ini sahabat-sahabat rahimakumullah, apakah nasihatnya? Iaitu yang berbunyi, yang niyatul mar'u khairun min amali. Ingat, sebelum kita nak masuk bulan Ramadan, ingat niat seseorang itu lebih baik daripada beramal. Bila mana kita beramal, kadang-kala amalan kita ni masuk dalam bab riak, kadang-kala masuk malam pertama solat tarawih. Contohnya kakak-kakak kita yang ada dekat belakang, kain telekung baru ada bunga bertenggek, bunga matahari kat atas kain telekung. Contohnya. Kemudian dia datangnya pula dengan handbagnya, datangnya pula dengan macam-macam lah, mulut merah 3 layer. Okey, selesai dah dia sembahyang tarawih. Apa dia buat? Dia pun angkat handphone dia, dia angkat sekali. Dan solat tarawih 8 rakaat Masjid Al-Faizin. Alhamdulillah. Masuk dalam Instagram, masuk dalam Twitter, masuk dalam Facebook. Yang tadi dah malaikat dah tulis dah pahala. Akhirnya malaikat kita padam balik. Pasal apa? Dia solat bukan kerana Allah, tapi dia solat kerana nak upload dekat dalam internet, kerana nak upload dekat dalam Facebook. Habis pahala dia. Sebab itu kita katakan apa di sini, niat itu kadang-kala jadi lebih baik daripada perbuatan. Sebab itu jangan lupa untuk niat sebelum Ramadan. Apa benda yang kita nak niat sebelum Ramadan ni? Iaitu, ya Allah, niat ni dalam bentuk azam. Aku nak buat itu, ya Allah. Aku nak berpuasa di bulan Ramadan dengan sebaik-baik puasa satu. Yang kedua, ya Allah, aku nak membaca Al-Quran dan aku nak khatam Al-Quran 2. Yang ketiga, ya Allah, aku nak buat solat tarawih, tak nak tinggal setiap malam 3. Yang keempat, ya Allah, aku nak banyakkan bersedekah. Yang kelima, aku nak banyak melakukan kebaikan. Ataupun apa saja kebaikan kita mula niatkan di dalam hati. Kenapa kita nak niat ini? Maka saya bacakan satu hadis Nabi SAW, hadis yang sahih daripada Imam Al-Bukhari. Apa kata Nabi SAW? Man hamma bihasanatin. Siapa yang niat nak buat baik, falam ya'malha, kemudian dia uzur, tak sempat nak buat baik. Sama ada dia mati, ataupun dia sakit, ataupun dia mungkin ada kekangan yang lain yang menyebabkan dia tak boleh nak berpuasa. Ada orang yang niat nak bertemu dengan bulan Ramadan, tapi Allah ambil nyawa dia. 2 hari sebelum Ramadan, orang rumah dia buat kuih kuaci tapi santan kurang. Dia pun ngap dalam mulut, sekali melekat dekat gigi, sekali dengan gigi, sekali dengan kuih kuaci, fangkut, mati. Mati sebelum Ramadan, tapi dia dah niat. Apa dia dapat? Katabahallahu lahu hasanatun kamilah. Allah tuliskan bagi dia satu pahala penuh.
Belum lagi buat dah dapat pahala dah. Wa iyyamalha. Tapi kalau sekiranya dia niat, kemudian dia tambah dengan amal perbuatan, katabahallahu lahu asyaratul amsalihha. Nescaya Allah akan tuliskan baginya 10 kebaikan yang penuh. Tak keuntung namanya. Nasihat kita yang ketiga apa? Niat seseorang lebih baik daripada amalan. Tapi kalau niat gabung dengan amalan dan amalan tadi itu ikhlas, maka dia akan jadi lebih baik. Maka jangan tinggalkan niat. Niatlah niat yang baik-baik. Apa amalan yang kita nak lakukan ketika kita berada sebelum daripada datangnya bulan Ramadan ini. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, sahabat-sahabat rahimakumullah. Apa dia yang keempat? Maka yang keempat ini, taubatlah dengan taubat yang benar-benar. Bertaubatlah kita dengan taubat yang sungguh-sungguh. Jangan tunggu bulan Ramadan. Jangan tunggu bulan Ramadan baru nak taubat. Kerana kita tak tahu apa nak berlaku untuk kita ni esok hari ni. Yang malam ni pun kita tak tahu apa nak berlaku. So, taubat bermula daripada sekarang. Kenapa? Kalau kita tangguh-tangguhkan, kita tahu ke apa nak berlaku. Ada seorang makcik ni, dia datang mai jumpa saya. Dia kata, Ustaz, makcik ada duit nak bagi dekat Ustaz, minta tolong sedekahkan. Tapi bukan sekarang. Saya tanya, habis itu bila makcik? Tunggu bulan Ramadan. Kenapa tunggu bulan Ramadan? Sebab bulan Ramadan pahala berlipat kali ganda. Betul makcik? Tapi satu benda saya nak tanya makcik. Apa dia Ustaz? Makcik boleh tak bagi jaminan dekat saya makcik boleh hidup sampai bulan Ramadan? Dia diam. Oh, dia kata yang tu makcik tak tahu. Kalau tak tahu, segerakan makcik kerana kita tak tahu. Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard. Allah mengetahui benda yang gaib di langit dan di bumi. Wa yunazzilul ghais. Allah juga menurunkan hujan. Manusia tak boleh turunkan hujan. Wa ya'lamu ma fil arham. Allah mengetahui apa yang ada dalam perut seorang ibu. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Setiap orang dia tak tahu apa habuan dia nak dapat esok. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamun. Setiap orang dia tak tahu kat mana tempat dan bila masa dia nak meninggal. Kita takut apa? Kita duk bercita-cita, berangan nak buat, tapi tak sempat sampai, kita mati dulu. Maka kalau ada kebaikan yang kita nak buat, jangan tangguh-tangguh, jangan tunggu. Tapi kita buat. Wa iza amsayta fala tantazirus sabah. Bila kamu berada pada waktu petang, jangan tunggu pagi. Wa iza asbahta fala tantazirul masa. Bila kalian berada di waktu pagi, jangan tunggu masuk waktu petang. Segerakan. Dan begitulah juga dengan taubat. Maka taubat terlebih dahulu. Apa tujuan taubat terlebih dahulu? Saya umpamakanlah. Kita nak masuk masjid lah, contoh. Apa disunatkan bagi kita nak datang masjid? Terutama hari Jumaat ataupun bila-bila masuk. Apa yang sunat? Sunat orang nak main masjid, mau mandi dulu. Bersihkan diri, mandi bagi wangi. Bagi wangi, buh minyak. Buh minyak apa? Buh minyak atar. Lomur kat badan kita ni minyak atar ni, bagi wangi satu kampung. Baik, kemudian kita pun main. Yang pertama wangi dah badan ni. Sampai kat depan pintu masjid, apa kita buat? Buat apa kat depan pintu masjid? Kita baca apa? Sampai saja depan pintu masjid. Menginsing, mata kaji, semanginsing. Okey. Baru tu buka pintu masjid. Bukan yang tu kita baca. Habis itu baca apa? Doa masuk masjid. Apa dia doa masuk masjid? Allahumma barik lana fima razaqtana. Bukan juga. Allahumma gfirli waftahli abwaaba rahmatik. Ataupun Allahumma gfirli dhunubi waftahli abwaaba rahmatik. Apa maknanya? Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku dan bukakanlah pintu rahmatmu kepadaku. Nak masuk masjid, minta ampun dekat Allah. Bila masuk ni, tiap-tiap kali nak masuk ke masjid, inilah doa yang kita dok baca. Ya Allah, ampunilah dosaku. Apa masalahnya? Engkau ada dosa banyak sangat kau. Sampai kau nak masuk masjid, kau nak minta ampun dekat Allah. Bukan soal dosa banyak ke tak banyak. Dan memangnya banyak pun dosa. Tapi sebab Nabi ajarkan kita nak masuk masjid, minta ampun dekat Allah. Apa tujuannya? Masjid ni tempat yang bersih. Kita ni dosanya banyak. Maka nak masuk ke tempat yang bersih, engkau bersihkan diri engkau tu terlebih dahulu. Maka kalau nak masuk masjid pun kita diminta untuk memohon ampun terlebih dahulu. Mana mungkin kita nak masuk dalam bulan Ramadan yang menyucikan kita kalau belum kita menyucikan diri.
Lepas tu sebelum nak masuk dalam bulan Ramadan ni, apa nak buat? Kita bertaubat sungguh-sungguh dulu. Tak kira lah nak buat solat sunat taubat ke, nak memperbanyakkan istighfar ke, kita pohon, ya Allah, ampunilah segala dosa-dosaku ya Allah, dan dosa kedua ibu bapaku ya Allah, dan juga dosa seluruh kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Maka Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, apa dia? Watubu ilallah ayyuhal mu'minun. Watubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Bertaubatlah kalian semua wahai orang-orang yang beriman, mudah-mudahan kalian akan berjaya. Nak berjaya tak dalam bulan Ramadan? Nak. Macam mana nak berjaya dalam bulan Ramadan? Biasakan diri dengan bertaubat. Kalau inginkan kejayaan di dalam bulan Ramadan, maka banyakkan kita bertaubat sebelum lagi daripada sampainya tibanya bulan Ramadan. Baik, dah selesai dah yang nombor berapa dah? Nombor 4. Sekarang nombor 5. Baik, apa dia pula yang nombor 5? Nombor 5 adalah taharatul qalb. Sucikanlah hati kita. Sucikan hati kita kerana bulan Ramadan ni bulan yang banyak kebaikan, bulan yang banyak keberkatan, bulan yang banyak ihsan. Maka dia di antara salah satu masa, inilah masanya kita nak menyucikan hati kita di dalam bulan Ramadan. Macam mana cara nak menyucikan hati daripada bulan Ramadan ni? Di antara salah satunya, sebarang penyakit-penyakit, hasad, dengki, iri hati, tak puas hati dekat orang, cemburu, buangkan semua penyakit yang tak elok ni. Masukkan sifat-sifat yang baik, dan pada waktu yang sama, apa kita nak buat? Maka pohonkan kemaafan, hubungkan balik silaturahim, banyakkan melakukan kebaikan kepada orang. Sebab tu di antara orang kita ni, dia buat apa? Dia memohon maaf dekat orang. Dia kata esok dah nak Ramadan, maka aku pohon maaf lah. Tapi bagi saya lah, tak payahlah hantar masuk dalam grup WhatsApp. Kalau kita ada salah dengan seseorang, dengan individu, pergi terus kepada individu tersebut. Tuan Imam, saya minta maaf. Kenapa nak minta maaf? Tuan Imam ingat tak? Dulu ketika mana saya tingkatan 1, saya tak puas hati dekat Imam sebab Imam pernah marah saya. So apa saya buat? Saya pernah tuang air dekat dalam tangki minyak Tuan Imam. Ingat tak Tuan Imam? Oh hang rupanya. Siapa tu? Saya, tuan-tuan yang duduk dekat depan tuan-tuan. Okey, baik. Apa saya buat? Saya tuang air kat dalam tangki minyak Tuan Imam. Pasal apa? Bilal penampar saya kat masjid. Waktu tu saya darjah berapa? Darjah 5, darjah 6, tingkatan 1 macam itulah. Apa saya buat? Ketika solat tarawih, orang tua-tua duduk semayang semua, kami budak-budak, Tok Imam tak bagi duduk depan. Budak-budak pergi duduk kat belakang. Hampa jangan duduk solat dekat depan. Bila kita duduk dekat belakang, apa saya buat? Saya pakat dengan kawan, sat lagi kalau dia orang tengah sujud, maka kita hundur ke belakang. Kita angkat kepala, kita tengok mana-mana Pak Haji yang main solat tarawih pakai kain pelikat cap kerusi. Tahu kain pelikat cap kerusi made in India zaman dulu punya? Dia tak pakai seluar dalam. Bila dia tak pakai seluar dalam, time dia sujud nampak tergantung. Apa kita buat? Kita pergi jentik. Peng, jentik. Aduh. Kemudian kita turun sujud. Kali pertama lepas, kali kedua lepas, kali ketiga saya buat, tak sempat saya nak turun sujud. Penampar daripada belakang, kelepang kena. Tengok-tengok rupanya Bilal. Rupanya geng surau, geng masjid ni, dia orang telah bermesyuarat. Hampa pergi cari budak mana yang duk jentik telur kita malam-malam. Okey, hampa mau tangkap budak tu. Okey, sekali tangkap. Anak siapa? Anak ustaz. Bapa saya haramkan saya solat kat belakang. Bermulalah episod saya solat dekat saf pertama. Solat dekat saf pertama ni, bapa saya duduk saf nombor 2 supaya saya tak lari. Saya solat, saya ingat saya darjah 5, darjah 6, tingkatan 1, tingkatan 2. Tingkatan 2 tu saya solat tu apa keadaan? Saya solat 23 rakaat tiap-tiap malam solat tarawih, tapi wuduk haram tak pernah ambil pun. Itu nak cerita zaman-zaman tu kita. Baik. So, pergi minta maaf Tok Imam. Dulu saya buat macam-macam. Kasut Tok Imam pun kami pergi buat macam-macam. Tangki motor Tok Imam kami pergi tuang air. Apa lagi kami buat? Adalah beberapa orang ada kita buat salah, pergi minta maaf dengan settlekan. Sebab apa? Sebab kita nak bersihkan hati kita ni ketika kita berada kat dalam bulan Ramadan. Tak nak ada sifat-sifat penyakit-penyakit yang tak elok tu ada. Kerana semua benda ini adalah menjadi asbab Allah gantung amalan kita daripada diterima. Lebih-lebih lagi yang orang-orang yang memutuskan silaturahim. Awas! Sesiapa yang buat dua benda. Yang pertama syirik pada Allah, dia buatlah apa pun, Allah takkan pandang amal ibadat dia tak diterima satu. Yang kedua, awas juga pada siapa? Orang yang memutuskan silaturahim.
Sesiapa yang memutuskan silaturahim. Apa makna silaturahim ni? Makna silaturahim ini adalah iaitu orang-orang yang ada hubungan adik-beradik, abang, kakak, adik kita semua ni. Yang mana mereka ini adalah datang daripada daging darah ataupun darah daging kita sendiri. Kita tak mengaku dia adik-beradik, kita tak bertegur sapa dengan dia. Sebelum Ramadan, selesaikan. Pergi cakap dekat dia, walaupun dia salah, tapi kita pergi cakap, akak nak minta maaf kalau akak ada salah. Abang nak minta maaf kalau abang ada salah, nak minta halal. Sebab apa? Abang takut amalan abang tak diterima dalam bulan Ramadan. Barangkali ni mungkin Ramadan kita yang terakhir. Tuan-tuan berdoa tiap-tiap malam, kita duk minta syurga, kita minta Allah redha, tapi Allah tak redha dan takkan dapat keredaan Allah bagi orang yang memutuskan silaturahim. So make sure bersihkan hati kita sebelum masuk ke dalam bulan Ramadan. Yang ke-5 bukan? Sekarang masuk yang ke-6. Apa dia yang ke-6? Yang ke-6, bulan Ramadan ini bulan perniagaan yang pasti untung. Bulan Ramadan, bulan yang perniagaan yang pasti untung. Baik, saya bacakan beberapa petikan ayat Al-Quran. Di dalam surah Fatir, Allah Subhanahu wa taala menyebut. Dalam surah Fatir, Allah Subhanahu wa taala menyebut. Apa kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Fatir? Innal ladzina yatluna kitaballah, dan sesungguhnya mereka yang membaca Al-Quran. Okey. Kemudian wa yuqimus shalah, kemudian mereka juga mendirikan solat. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyatan, kemudian mereka infak, mereka sedekah harta benda mereka secara terang-terang ataupun secara diam-diam. Tarjuna tijaratan lan tabur, dan mereka mengharapkan perniagaan. 3 perniagaan ini perniagaan yang takkan rugi. Apa kata Allah? Liwaffiyahum ujurahum, Allah akan berikan keuntungan pada mereka. Siapa dia ni? Baca Quran. Siapa dia lagi? Solat. Siapa dia lagi? Sedekah. Bukankah 3 benda ni ada kat dalam bulan Ramadan? Ruginya kita kalau kita tak rebut peluang berniaga di bulan Ramadan. Dah berniaga Ustaz, saya dah ambil tapak. Satu dekat Kelebang, satu kat MITC. Satu tapak 10,000. Untung biasa 30,000, tak banyak, tapi boleh makan 1 tahun. Yang tu bisnes dunia. Ya, kita dapat bisnes dunia pun bulan Ramadan ni untung, tapi ramai orang yang lupa bisnes dia bisnes akhirat. Sebab itu, tukarkan mentaliti kita di dalam bulan Ramadan. Aku nak dapat untung akhirat. Aku nak dapat untung akhirat. Saya tunjukkan satu contoh bagaimana bahasa Kedah ni kasar sikit. Kalau kami sebut kepala otak akhirat. Kepala otak akhirat ni bukan perkataan tak kurang ajar, tapi kepala otak ni apa dia kata? Oh, akhirat oriented. Itu bahasa Melaka, akhirat oriented. Akhirat oriented ni maknanya kita ni kepala ni fikir akhirat semata-mata. Dunia ni tak pandang. Bukan tak pandang, maksudnya bukan keutamaan lah. Apa cerita dia? Siapa sahabat yang paling kaya tadi tuan-tuan? Antara sahabat yang kaya, nama apa? Saya sebut satu nama. Abdurrahman bin Auf. Pak Haji pandai, pasal tu duduk depan. Masya Allah. Okey, ada hadiah tak? Ada. Bagi hadiah satu ke dia. Pasal dia jawab betul. Okey. Ambil Zawan, bagi ke Haji kita kat depan ni. Pasal dia jawab betul. Ambil satu. Satu. Okey. Wan tolong pergi bagi. Semua tu bagi. Kau satu je. Okey, bagi tu hak tebal sekali. Okey, tak apa ni. Menjadi kekasih Allah. Masya Allah, saya nak bagi hak tebal sekali. Okey. Barakallahu fiik. Okey, saya ada satu kitab. Ada lagi 2 ni, tak puas lagi, siapa boleh jawab pula. Sama balik. Apa cerita kita tadi? Lupa beda. Dah jadi kaya. Sahabat yang kaya, Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni orang kaya. Satu hari bisnes partner dia ni mai daripada Syam. Okey, bisnes partner dia mai daripada Syam. Kemudian dia sibuk lah uruskan bisnes dia ni. Sibuk dia ni sampai mai ke masjid. Bila dia mai ke masjid ni, apa berlaku waktu tu? Bukan lewat dia ni macam lewat kita. Lewat kita ni orang dah habis solat, dia baru sampai. Lewat Abdurrahman bin Auf ni, dia sampai Nabi SAW ni dah angkat takbir. Nabi dah angkat takbir, dia pun sampai.
Apa dia rasa ruginya aku pasal apa? Aku tak boleh sampai awal. Kerana di sana ada satu pahala yang tuan-tuan tak tahulah pernah dengar ke tak pernah dengar. Iaitu pahala takbir imam dengan takbir makmum. Bila imam angkat saja takbir Allahu Akbar. Bila imam angkat saja takbir Allahu Akbar, makmum cepat-cepat angkat takbir imam berturutan dengan takbir makmum. Jangan duk goyang tangan lama-lama sangat, orang dah baca Fatihah dekat nak habis, kita duk duk tak habis-habis lagi. Baik. So, imam angkat takbir, kita cepat-cepat Allahu Akbar. Apa adakah itu? Ada pahala yang besar. Jadi Abdurrahman bin Auf ni dia tak sempat takbir dia ni dengan takbir imam. Walaupun dia dapat rakaat nombor 1 ni, kemudian dia pergi jumpa Nabi SAW. Dia kata, "Ya Rasulullah, aku tertinggal. Aku tak dapat nak angkat takbir dengan kau. Boleh tak aku nak dapatkan balik pahala aku yang hilang tu tadi? Kalau orang lain dapat 20, aku mungkin 18. Boleh tak aku nak lengkapkan pahala aku yang terluput tadi?" Nabi SAW nak didik sahabat ni, jangan pandang enteng pada benda yang kita rasa kecil. Maka kata Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf, "Wahai Abdurrahman bin Auf, kalau sekiranya engkau gadaikan keseluruhan kekayaan yang engkau miliki, kalau engkau gadaikan seluruh kekayaan yang engkau miliki untuk nak tebus pahala takbiratul ihram sahaja tadi, nescaya seluruh kekayaan engkau tak mampu nak tebus." Nak ceritakan apa? Bulan, kalaulah takbiratul ihram pun sebesar tu pahala, bagaimana dengan pahala yang disediakan untuk orang yang beribadat di bulan dalam bulan Ramadan. Sebab tu kita lihat dalam bulan Ramadan ni banyak kelebihan yang saya tak sempat nak bacakan satu persatu, tapi sekadar saya sebutkan poin-poin yang penting. Kejap saja tengok dah nak dekat pukul 9 dah. Sikit lagi. Nombor berapa Wan? Ni sekarang ni nak masuk nombor berapa ni? Okey, nombor 7. Baik, nombor 7. Tahu tak tuan-tuan ni, setan paling besar. Setan apa berlaku kat setan bulan Ramadan? Setan kena ikat bukan? Setan kena bantai. Tapi pasal apa? Kesetanan tu masih ada. Setan dah kena ikat, tapi kesetanan tu masih ada. Pasal apa? Pasalnya, setan betul. Allah sebut, Nabi SAW sebut dalam hadis, maka akan diikat para setan. Tapi kenapa masih ada lagi kesetanan tu masih ada? Maka adanya disebabkan oleh kerana bukan setan, tapi sebenarnya kita pun jadi setan juga rupanya. Kat mana setan kita ni? Ni nafsu yang ada. Innan nafsa la'ammaratun bisu. Itu setan yang kita perlu benteras. So nasihat yang ketujuh ni apa saya nak kata? Ada setan yang lain selain daripada setan nafsu, selain daripada setan hak dah kena ikat. Setan daripada ni, inilah dia setan yang paling besar sekali. Mana dia? Ni setan dia. Apa dia setan ni? Ini setan mata 3. Ada setan mata 2, ada setan mata 1. Sekarang dah keluar setan mata 4. Okey. Setan apa dia ni? Setan mata 3, mata 4, mata 2, mata 1 ni. Inilah dia ni handphone. Handphone inilah menjadikan kita kurang baca Al-Quran. Handphone inilah menyebabkan kita kurang pergi ke masjid, terlewat pergi masjid, tertinggal kebaikan. Pasal apa? Kerana kesibukan kita melayan handphone ni. Handphone inilah menyebabkan kita kurang baca Al-Quran. Kita lebih banyak baca mesej dekat WhatsApp daripada kita membaca Al-Quran. Saya tak tahulah kalau penduduk kampung ni macam mana. Biasa kita tidur malam, kita letak Al-Quran kan tepi bantal kita kan. Sebelum kita tidur, kita baca Al-Quran, kemudian kita letak tepi bantal. Kemudian setelah kita jaga pun, kita buka Al-Quran dulu baca, bukan? Macam bukan je ni. Bukan ke ya? Baik, apa kat sebelah kita? Jangan harap. Kalau Al-Quran dekat sebelah tu, luar biasa. Baik, apa dia lagi? Kita keluar pergi ke mana-mana tempat, kemudian kita patah balik. Tekan hon kat orang pek. Isteri kita pe'ah pula. Kenapa Abang Mat? Dia kata, ambil sekejap, abang tertinggal Al-Quran. Apa jadi kata Astaghfirullahaladzim, berbang jatuh pensel tu. Tak percaya. Kita balik tertinggal Al-Quran. Tertinggal apa? Tertinggal handphone, sanggup patah balik. Kalaulah tertinggal Al-Quran, tak peduli pun. Bila berjalan, apa dalam poket? Al-Quran. Bila tuan-tuan sampai tu, traffic light paling lama, paling menyampah sekali traffic light depan tu. Nak boleh lepas traffic light hijau, ya Allahu Akbar. Tuan-tuan buat apa nak tunggu lampu hijau? Buka Al-Quran baca. Kalau siapa jumpa ada orang baca Al-Quran dekat traffic light, tuan-tuan pergi ketuk cermin tingkap, minta tangan cium. Barangkali mungkin wali kalau baca Quran dekat traffic light. Takkan jumpa. Habis apa yang kita jumpa? Yang biasanya orang akan buka
handphone. Dalam masjid pun dia buka handphone, ini kan pula di luar daripada masjid. So nasihat kita, kurangkan masa kita bersama dengan handphone. Inilah setan paling besar yang mengganggu gugat ibadat kita di dalam bulan Ramadan. Inilah dia. So kurangkan handphone. Bukan tak boleh langsung, kurangkan handphone daripada berada di tangan kita. Baik, yang ke-8. Apa dia nasihat kita yang ke-8? Pilihlah kawan yang sentiasa menasihati, yang menjadi motivasi kita untuk beribadat. Cakap dekat kawan kita, akak ni tak adalah baik mana sangat, tapi engkau orang baik, aku tahu. Kalau engkau jumpa tengok pokok sujud waktu malam, engkau buatlah miss call kat akak, ataupun kau hantar mesej kat akak, bagi tahu kat akak malam Lailatul Qadar. Okey, contoh kita jumpa kawan, tiba-tiba pukul 2 pagi dia pun call, akak ada pokok sujud sebelah rumah saya. Kau biar betul, tengok berapa, baru 3 Ramadan dah pokok sujud. Itu bukan pokok sujud, itu pokok tumbang yang kibat. So, tak ada istilah pokok sujud pun. Tapi poin dia apa? Carilah kawan yang boleh mendatangkan manfaat pada akhirat, terutama kawan sahabat-sahabat yang boleh nasihat kita bila kita duduk dengan dia, menjadikan kita makin bertambah untuk apa? Untuk beribadat kepada Allah. Cari kawan-kawan yang macam tu, yang bersahabat dengan orang yang baik. Baik, yang ke-9, jadilah kebaikan itu sentiasa berada di depan. Jangan lepas peluang sikit pun dalam melakukan kebaikan. Apa sahaja, jadikan kebaikan itu kat depan. Jangan langsung ada benda dosa yang kita lakukan. Saya sebutkan di satu masjid baru-baru ini, berkaitan tentang larangan di dalam puasa yang kita biasa dengar. Jangan korek telinga, jangan korek hidung, jangan masukkan sesuatu dalam rongga. Tapi tak ramai orang bagi nasihat, jangan cakap benda buruk, jangan bohong, jangan menipu, jangan kata dekat orang. Kalau orang ajak bergaduh dengan kita, katakanlah sesungguhnya aku sedang berpuasa. So poinnya apa? Jadikan yang ke-9 ini nasihat kita, jadikan kebaikan sentiasa berada di hadapan kita. Elakkan sama sekali daripada terjebak dengan perkara dosa. Baik, yang terakhir, yang ke-10, sahabat-sahabat rahimakumullah, maka pelajarilah, bacalah, pelajarilah hukum hakam berkaitan tentang puasa ataupun perkara-perkara yang boleh meningkatkan lagi motivasi kita untuk beribadat di dalam bulan Ramadan. Dan mudah-mudahan dengan apa yang kita buat ini, nescaya Allah Subhanahu wa taala akan jadikan Ramadan ini Ramadan yang paling terbaik untuk kita. Baik sahabat-sahabat rahimakumullah, saya kira cukuplah sekadar itu. Tepat pukul 9 kita berhenti pada malam ni, ngam-ngam 1 jam. Okey, baik. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi